Dalam video ini, saya akan menerangkan bab 9, Sains KSSN tingkatan 4, iaitu Kimia Industri. Dalam bab ini, anda akan belajar 3 subtopik, iaitu subtopik yang pertama, alloy. Subtopik yang kedua ialah kaca dan seramik. Dan yang terakhir ialah polimer. Mari kita tengok subtopik yang pertama, iaitu alloy. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan alloy? Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Untuk pengetahuan anda, alloy pertama yang ditemui ialah gangsa. Jadi, kita tengok gangsa ini. Gangsa ini biasanya digunakan untuk membuat duit siling ataupun pingat gangsa. Jadi, apakah komposisi di dalam gangsa? Gangsa terdiri daripada 88% kupron dan juga 20% timah. Jadi, yang 88% kupron ialah logam dan timah dan juga timah 20%. Seterusnya, loyang. Loyang digunakan untuk membuat kunci ataupun dia juga boleh digunakan untuk membuat alatan muzik. Dan seterusnya duralumin. Duralumin ini komposisi utama dia ialah aluminium. Disebabkan duralumin ini sangat ringan, maka dia digunakan untuk membuat padang kapal terbang. Seterusnya keluli. Keluli ini dia ada sangat kuat dan dia terdiri daripada 99% besi dan juga 1% karbon. Jadi, dia sangat kuat dan digunakan untuk membuat jambatan dan juga bangunan. Alloy yang terakhir sekali ialah pewter. Pewter ini biasanya digunakan untuk membuat barangan hiasan seperti ini. Jadi, dalam silibus anda, iaitu Sains KSSN, anda akan belajar 5 jenis alloy ini yang saya akan ulang sekali. Yang pertama, gangsa. Yang kedua, loyang, duralumin, keluli dan juga pewter. Jadi, mari kita tengok jadual ini. Yang pertama, alloy keluli. Dia komposisi di dalam keluli kita ada 99% besi dan juga 1% karbon. Sifat-sifat bagi keluli ialah dia sangat keras dan kuat, oleh itu dia digunakan untuk membina bangunan dan juga jambatan. Pada masa yang sama, dia juga digunakan untuk membuat badan kenderaan ataupun landasan kereta api. Seterusnya, pewter. Pewter ini terdiri daripada 96% timah, 3% kupron dan 1% antimoni. Sifat-sifat bagi pewter ialah permukaan yang berkilat. Maka pewter ini biasanya digunakan untuk membuat barangan hiasan. Dan selain itu, pewter ini juga tahan kakisan. Alloy yang seterusnya ialah gangsa. Gangsa terdiri daripada 88% kupron dan juga 12% timah. Gangsa adalah keras dan tahan kakisan dan dia mempunyai warna yang menarik. Maka ia digunakan untuk membuat duit siling, pingat dan sebagainya. Alloy yang keempat ialah loyang. Loyang terdiri daripada kupron dan juga zinc. Loyang adalah kuat dan mempunyai permukaan berkilat. Selain itu, dia mempunyai warna keemasan. Jadi, loyang ini biasanya digunakan untuk membuat kunci dan juga alatan muzik. Duralumin ini, seperti yang saya cakap tadi, duralumin ini dia sangat ringan. Maka dia digunakan untuk membuat padang pesawat ataupun badan kapal terbang. Jadi, apakah komposisi dalam duralumin? Duralumin ini mengandungi yang paling banyak ialah aluminium, kupron, magnesium dan manganis. Dia adalah ringan, kuat dan juga tahan kakisan. Jadi, anda tengok balik komposisi di sini. Di dalam setiap alloy dia ada seperti keluli sini. Komposisi utama di dalam keluli ialah besi dan yang ini sedikit saja 1% karbon. Dan duralumin ini anda boleh tengok. Komposisi yang utama ialah aluminium dan ini cuma sedikit saja ditambah. Jadi kenapa kita perlu melakukan proses pembentukan alloy ini? Jadi, kenapa kita perlu melakukan proses pembentukan alloy ini? Kerana pada asalnya,
Logam tuling ini dia kurang kuat dan kurang keras. Jadi untuk membaiki sifat logam tuling dan meningkatkan kekuatan dan kekerasan logam, kita melakukan proses pembentukan alloy. Seperti yang anda boleh tengok di sini, atom di dalam logam tuling dia tersusun secara teratur. Atom di dalam logam tuling dia tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Apabila daya dikenakan, lapisan atom ini mudah menggelongsor. Jadi itu sebablah logam tuling ini tidak kuat dan keras kerana lapisan atom logam tuling mudah menggelongsor. Jadi dalam proses pembentukan alloy, satu atau lebih unsur logam atau bukan logam telah dicampurkan ke dalam logam tuling tersebut supaya logam tuling itu tidak mudah menggelongsor dan dia akan menjadi lebih kuat dan keras. Dan anda boleh tengok di sini, logam tuling dia cuma terdiri daripada satu jenis atom dan manakala bagi alloy dia telah ditambah dengan unsur logam atau bukan logam yang lain yang berlainan saiz atau yang boleh bersaiz besar ataupun bersaiz kecil. Atau unsur asing yang mempunyai saiz yang berlainan akan menyukarkan pengelonggaran antara lapisan antara logam tuling. Jadi pada asalnya di sini, lapisan logam tuling dia mudah menggelongsor. Bila anda tambahkan unsur asing yang mempunyai saiz yang lebih besar seperti di sini, lapisan atom ini dia menjadi tidak mudah menggelongsor. Dia akan menyukarkan pengelongsoran antara lapisan atom logam tuling. Maka alloy adalah lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tuling. Ingat, alloy ini adalah kuat dan keras apabila berbanding dengan logam tuling. Jadi tengok soalan di sini, antara bahan yang berikut, yang manakah menunjukkan susunan atom seperti raja di bawah. Seperti di sini, anda boleh perhatikan, terdapat atom unsur asing yang ditambah ke dalam lapisan atom logam tuling. Maka ini menunjukkan susunan atom bagi satu alloy. Jadi anda tengok di sini 4 option di sini. Manakah satu yang menunjukkan alloy? Jawapannya ialah keluli. Dan anda kena tahu keluli ini terdiri daripada 99% besi dan juga 1% karbon. Soalan yang seterusnya, campuran yang manakah akan menghasilkan keluli? Jadi anda kena tahu apakah komposisi di dalam keluli. Di dalam keluli kita ada besi dan juga karbon. Jadi jawapannya ialah C. Apakah komposisi yang terdapat dalam filter? Dalam filter kita ada 3 benda, iaitu timah, antimoni dan kupron, di mana komponen utama ialah timah iaitu 96%. Jadi jawapannya ialah B. Apakah logam utama yang digunakan dalam pembentukan filter? Seperti yang saya kata tadi, timah ini terdiri, komposisi utama dalam filter ialah timah iaitu 96%. Jadi logam utama yang digunakan ialah timah. Jadi jawapannya ialah C. Seterusnya mari kita tengok eksperimen ini. Tujuannya adalah untuk mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dengan logam tuling. Seperti sedia maklum, seperti yang saya kata tadi, alloy adalah lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tuling. Jadi pernyataan masalah di sini, adakah alloy lebih keras berbanding dengan logam tuling? Hipotesis ialah alloy lebih keras berbanding dengan logam tuling. Di dalam eksperimen ini, kita menggunakan 2 jenis bongkar yang berbeza, iaitu bongkar kupron dan juga bongkar gangsa. Mana satu ialah alloy? Gangsa ini ialah alloy. Susunan atom bagi gangsa adalah seperti di sini, iaitu A sebagai satu alloy. Jadi, pembelah ubah yang bergelar balas ialah diameter lengkok. Apabila pembelah ini dijatuhkan ke dalam bongkar diameter lengkok yang dihasilkan oleh bongkar kupron adalah lebih panjang. Kenapa? Kerana bongkar kupron ini tidak beberapa keras dan kuat berbanding dengan bongkar gangsa. Maka dia akan menghasilkan diameter lengkok yang panjang. Jadi secara rumusnya, bongkar gangsa ini yang merupakan satu alloy adalah lebih keras berbanding dengan logam tuling.
Mari kita tengok eksperimen yang kedua sini. Tujuannya adalah untuk mengkaji perbezaan ketahanan terhadap kakisan antara alloy dengan logam tuling. Pernyataan masalah, adakah alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tuling? Seperti yang kita sedia maklum, alloy ini adalah lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tuling. Jadi pada masa yang sama, alloy adalah lebih tahan terhadap kakisan. Dan di sini, apabila paku besi dan paku keluli diletakkan ke dalam air suling, manakah satu yang akan bergerak dahulu? Hipotesis di sini, alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tuling. Jadi, paku besi ini, di sini paku besi dan juga paku keluli. Manakah satu ialah alloy? Ini paku keluli ialah alloy. Jadi, alloy ini, Jadi paku keluli ini dia merupakan alloy. Jadi bila disimpan ke dalam air suling, dia tidak akan bergerak dengan mudah. Manakala bagi paku besi ini bila disimpan ke dalam air suling, dia akan bergerak dengan mudah. Jadi terdapat satu lapisan perang yang akan terbentuk pada paku sini. Sekarang kita tengok apakah kegunaan alloy dalam kehidupan seharian kita. Keluli digunakan dalam pembinaan bangunan kerana sifatnya yang keras dan tahan kakisan. Alatan muzik. Apakah yang digunakan untuk membuat alatan muzik iaitu loyang. Loyang ini bersifat berkilat dan tahan kakisan, maka loyang ini biasanya digunakan untuk membuat alatan muzik seperti yang ditunjukkan dalam gambar lanjut sini. Seterusnya, gambar kapal terbang diperbuat daripada duralumin. Kenapa duralumin digunakan untuk membuat badan kapal terbang? Kerana dia sangat ringan dan juga kuat. Dan ingat, komposisi utama dalam duralumin ini ialah aluminium. Seterusnya, antara proses berikut yang manakah dapat menampakkan kekerasan sesuatu logam. Okey, logam tuling pada asalnya dia memang tidak kuat dan keras. Jadi macam mana kita boleh menampakkan kekerasan dia? Jadi kita perlu melakukan satu proses yang kita panggil sebagai penalloyan, di mana kita tambah unsur yang lain ke dalam logam tersebut supaya dia menjadi lebih kuat dan keras. Antara yang berikut, yang manakah digunakan untuk membuat alatan muzik. Okey, manakah satu alloy yang digunakan untuk membuat alatan muzik iaitu loyang. Okey, keluli ini biasanya digunakan untuk membina jambatan ataupun bangunan. Filter ini digunakan untuk membuat barangan hiasan. Gangsa ini digunakan, pingat gangsa ingat, jadi pingat gangsa digunakan untuk membuat pingat ataupun duit siling. Soalan yang seterusnya, antara bahan yang berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk membentuk model kapal terbang yang ringan dan kuat? Jadi, apakah bahan alloy yang digunakan untuk membentuk badan kapal terbang? Kita guna duralumin kerana dia sangat ringan dan kuat. Jadi jawapannya adalah D. Dan ingat, komponen utama dalam duralumin ialah aluminium. Next, badan kapal terbang diperbuat daripada duralumin. Apakah logam utama yang digunakan dalam membuat badan kapal terbang tersebut? Jadi, logam utama dalam duralumin seperti yang saya sudah berulang banyak kali, logam utamanya ialah aluminium. Jadi, jawapannya ialah A. Seterusnya, mari kita tengok alloy superconductor. Apakah itu alloy superconductor? Sebelum itu, kita kena tahu apakah itu superconductor. Superconductor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Jadi, keyword di sini bagi superconductor ialah dia boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi, dua contoh alloy superconductor dalam silibus anda ialah alloy superconductor ini digunakan dalam mesin resonans magnetik dan juga kereta api magnet. Alloy superconductor digunakan dalam pembuatan lantasan kereta api berkuasa tinggi. Jadi ingat dua contoh ini iaitu mesin resonans magnetik dan juga kereta api magnet. Ini merupakan dua contoh bagi alloy superconductor. Jadi tengok soalan ini, antara berikut yang manakah merupakan kegunaan alloy superconductor. Jadi alloy superconductor ada dua kegunaan iaitu digunakan dalam mesin resonans magnetik dalam bidang perubatan. Dan selain itu, dia boleh digunakan untuk membina kereta api magnet. Raja di bawah menunjukkan satu gelang.
Okey, diberi satu gelang emas yang bengkok. Apakah yang boleh dilakukan untuk gelang emas itu supaya gelang emas tersebut menjadi lebih kuat? Jadi, bagaimana kita boleh menyebabkan gelang emas yang bengkok itu menjadi lebih kuat? Maksudnya kita boleh melakukan proses membentuk alloy, iaitu kita leburkan gelang emas itu dan kita tampalkan dengan unsur lain supaya gelang emas itu menjadi lebih stabil dan lebih kuat dan keras. Jadi proses ini kita panggil sebagai proses penaraian. Jadi jawapannya ialah C. Seterusnya, raja di bawah menunjukkan susunan atom bagi bahan S dan bahan Y. Jadi anda boleh tengok ini merupakan susunan atom S dan ini susunan atom Y. Jadi di dalam bahan Y kita ada kehadiran atom unsur asing. Jadi soalan tanya, bahan manakah merupakan susunan atom bagi suatu alloy? Jadi yang ada unsur asing ini ialah alloy. Jadi jawapannya ialah bahan Y. Bahan manakah yang lebih keras dan kuat? Jadi, logam dengan alloy sini, manakah satu lebih kuat? Jawapannya ialah bahan Y. Bahan Y adalah lebih keras dan kuat. Kenapa? Kerana kehadiran atom unsur asing dapat mengelakkan pengelosoran antara lapisan atom logam tuling. Seterusnya, antara yang berikut, yang manakah menunjukkan susunan atom bagi suatu alloy? Tandahkan tik ya. Jadi, kita telah belajar 5 jenis alloy iaitu keluli. Jadi, keluli ini betul. Loyang betul. Duralumin ini betul. Aluminium ini bukan. Kuprum bukan. Ferrum juga bukan. Jadi, apakah 2 jenis alloy yang lagi? Iaitu pewter dan juga gangsa. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan 2 ciri bagi alloy. Apakah ciri-ciri alloy? Alloy ini adalah sangat kuat dan keras berbanding dengan logam tuling dan pada masa yang sama alloy ini juga tahan kakisan. Maksudnya alloy ini tidak mudah berkarat. Raja di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan adalah paku besi dan paku keluli. Dan anda boleh tengok di sini, apabila paku besi dan paku keluli ini dia dimasukkan ke dalam air suling, apakah yang akan berlaku? Jadi kita tahu paku besi ini ialah logam tuling dan paku keluli ini ialah alloy. Jadi ke dalam paku satu lapisan perang terbentuk, maksudnya dia sudah karat. Jadi paku besi lah yang berkarat dan tiada perubahan, maksudnya paku keluli sebab dia ialah satu alloy. Dia lebih tahan terhadap kakisan. Berdasarkan keputusan yang diperoleh, nyatakan satu inference. Okey. Jadi inference yang kita boleh buat ialah paku besi berkarat dengan mudah. Nyatakan pelbagai ubah yang dimanipulasikan dalam eksperimen ini. Okey, jadi nyatakan pelbagai ubah yang dimalakan dalam eksperimen ini ialah isteri padu air suling yang digunakan. Soalan seterusnya, keluli merupakan sejenis alloy. Nyatakan komposisi dalam keluli dan definisi alloy. So, dalam keluli kita ada besi dan juga karbon. Besi 99% dan karbon 1%. Dan ingat balik, apakah definisi alloy? Alloy ialah satu campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Sekarang, mari kita tengok subtopik 9.2 iaitu kaca dan seramik. Kaca ini, dia diperbuat daripada silika dan silika ini merupakan satu sepatian yang mengandungi silikon dioksida. Bagi seramik ini, dia dibuat daripada tanah liat. Okay, sekarang kita akan tengok subtopik 9.2 iaitu kaca dan seramik. Okay, dalam kaca ini diperbuat daripada silika dan silika ini dia merupakan satu sepatian yang mengandungi silikon dioksida. Bagaimana pula dengan seramik? Seramik ini diperbuat daripada tanah liat dan komponen utama dalam tanah liat ini ialah aluminium silikat. Mari kita tengok jadual ini.
Terdapat beberapa jenis kaca yang anda perlu tahu, iaitu kaca silika terakol, kaca soda kapur, kaca borosilikat dan juga kaca pamblend. Di dalam kaca silika terakol, kita cuma ada silika saja. Ciri-ciri bagi kaca silika terakol ialah dia tahan terhadap haba dan lengai terhadap bahan kimia. Maksudnya dia tidak berlantak, dia lengai terhadap bahan kimia, maksudnya dia tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Dan seperti anda boleh perhatikan di dalam jadual ini, kaca silika terakol ini tahan terhadap haba. Dan pada masa yang sama, kaca borosilikat ini juga mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Tetapi untuk kaca soda kapur ini, dia special sikit. Dia mempunyai tingkat lebur yang rendah. Maksudnya dia tidak tahan haba. Jadi, apakah komposisi di dalam kaca soda kapur ini? Dalam kaca soda kapur ini, kita ada silika, kalsium karbonat dan juga natrium karbonat. Ciri-ciri bagi kaca soda kapur ialah dia mempunyai tingkat lebur yang rendah dan juga mudah dibentuk. Maka, kaca soda kapur ini biasanya digunakan untuk membuat penutup mentor, penutup kaca mentor. Dan kaca borosilikat ini seperti yang saya bagi tahu tadi, dia mempunyai ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Maka biasanya digunakan untuk membuat radas yang kita guna dalam makmal kimia. Radas seperti tabung uji, kelarang kong ataupun bika. Kerana dia tahan haba yang tinggi dan tidak tahan bahan kimia. So, komposisi di dalam kaca borosilikat ini kita ada silika, boron oksida, natrium oksida dan juga aluminium oksida. Kaca yang akhir sekali ialah kaca pamblend. Di dalam komposisinya kita ada silika, pamblend 2 oksida dan juga natrium oksida. Salah satu ciri-ciri yang paling penting bagi kaca pamblend ialah dia mempunyai indeks biasanya sangat tinggi. Maka ia biasanya digunakan untuk membuat prisma kaca kerana indeks biasanya sangat tinggi. Okey, apakah itu seramik? Seramik diperbuat daripada tanah liat dan komponen utama dalam tanah liat ialah aluminium silikat. Apakah ciri-ciri bagi seramik? Seramik ini dia tahan haba dan tekanan yang tinggi. Seramik ini juga keras, rapuh dan lengai terhadap bahan kimia. Lengai terhadap bahan kimia maksudnya dia tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Rapuh ini bermaksud bila kita jatuhkan bahan yang dibuat daripada seramik ke atas lantai, dia akan pecah. Ya, last sekali, seramik juga merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Mari kita tengok aplikasi kaca. Radas mama seperti bika, tabung uji ataupun kelarang kong biasanya diperbuat daripada kaca borosilikat kerana dia mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap haba dan juga bahan kimia. Seterusnya, ini penutup kaca mentor. Penutup kaca mentor ini dibuat daripada kaca soda kapur. Kenapa? Kerana kaca soda kapur ini dia mudah dibentuk. Ini salah, minta maaf. Dia mempunyai tingkat lebur yang rendah dan dia mudah dibentuk. Seterusnya, prisma kaca. Prisma kaca dia mempunyai indeks biasa yang sangat tinggi, maka dia diperbuat daripada kaca pamblend. Kaca ini yang rut sinar membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Seterusnya, mari kita tengok apakah aplikasi seramik. Seramik ini biasanya digunakan untuk membuat gigi palsu. Kenapa? Kerana dia lengai secara terhadap bahan kimia. Maksudnya, gigi palsu ini dibuat daripada seramik, bahan seramik, jadi dia tidak mudah bertindak balas dengan bahan kimia dan juga pinggan bengkok sini. Selain itu, jubin seramik dan juga pasu bunga seramik juga merupakan salah satu aplikasi seramik. Mari kita tengok soalan ini. Wayar elektrik disokong dengan struktur yang diperbuat daripada seramik. Yang manakah bukan sifat seramik? Okey, seramik ini dia digunakan untuk membuat salah satu dia digunakan dalam satu struktur yang menyokong wayar elektrik. Jadi dia mestilah bukan konduktor elektrik. Jadi yang manakah bukan sifat seramik ialah konduktor elektrik. Jawapannya ialah C. Untuk pengetahuan anda, seramik ini dia memang kuat, dia boleh menahan kakisan dan juga dia tahan haba. Silikon dioksida merupakan komponen utama dalam kaca.
Apakah jenis kaca yang dihasilkan apabila kalsium karbonat dipanaskan dengan silikon dioksida? Okey, silikon dioksida kita boleh cuba di dalam silika. Okey, apabila kalsium karbonat dipanaskan dengan silikon dioksida, apakah yang akan terbentuk? Jadi, jawapannya ialah D. Ingat balik, kaca soda karbon merujuk jadual balik dan komposisi kaca soda karbon adalah kalsium karbonat dan juga silikon dioksida. Soalan yang seterusnya, yang manakah merupakan komponen utama dalam tanah liat? Seperti yang saya bagi tahu tadi, komponen utama di dalam tanah liat ialah aluminium silikat. Jadi jawapannya ialah D. Antara yang berikut, yang manakah digunakan untuk menghasilkan penutup kaca seperti dalam lajar di bawah? Okey, penutup kaca untuk ini dihasilkan oleh kaca soda karbon. Kenapa? Kerana kaca soda karbon ini dia memiliki takat rebur yang rendah dan dia mudah dibentuk. Seterusnya mari kita tengok subtopik 9.3 iaitu polimer. Polimer ialah molekul besar berbentuk lantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil yang kita panggil sebagai monomer. Dan monomer ini kita ada dikelaskan kepada dua jenis iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi ini maksudnya dia wujud secara semula jadi. Manakala polimer sintetik ini maksudnya dia dihasilkan menggunakan bahan kimia oleh manusia. Okey, jadi kita tengok tiga jenis polimer semula jadi di sini iaitu kanji, protein dan getah asli. Kanji ini kita juga panggil karbohidrat. Karbohidrat monomer dia ialah glukosa. Apakah kegunaan karbohidrat? Karbohidrat digunakan untuk memberikan tenaga kepada badan kita. Jadi ingat, monomer bagi kanji ialah glukosa. Seperti bahan-bahan makanan yang mengandungi karbohidrat seperti roti, nasi, ubi kentang dan juga kacang-kacang di sini. Seterusnya, protein. Monomer bagi protein ialah asid amino. Jadi maksudnya banyak-banyak monomer asid amino dia akan membentuk polimer protein. Apakah kegunaan protein ini? Dia digunakan untuk membina sel dan tisu badan. Yang terakhir sekali ialah getah asli. Getah asli monomer dia ialah isoprener. Jadi apakah kegunaan getah asli? Dia digunakan untuk membuat produk berasaskan getah. Seterusnya, polimer sintetik. Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Jadi terdapat 4 jenis polimer sintetik di sini. Yang pertama, polietilena, polystyrena, phosphate dan getah sintetik. Jadi yang pertama, polietilena monomer dia ialah etilena. Dia digunakan untuk membuat botol plastik, beg plastik dan juga body. Polystyrena monomer dia ialah styrena. Dia digunakan untuk membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik. Seterusnya, phosphate. Dia digunakan untuk membuat cermin pesawat dan juga tingkap kenderaan. Yang last sekali ialah getah sintetik. Monomer bagi getah sintetik ialah neoprena. Dia digunakan untuk membuat sarung tangan, tayar kereta dan juga tapak kasut. Ini merupakan contoh-contoh bagi polimer sintetik ini. Kegunaan polimer sintetik seperti tapak kasut, perstek, cermin, pesawat, tayar dan sarung tangan. Okey, seterusnya mari kita tengok proses pempolimeran dan juga penyapolimeran. Okey, jadi bagaimana dari monomer ini kita boleh membentuk rantai polimer yang panjang ini? Kita melalui satu proses iaitu proses pempolimeran. Jadi, tengok sini, polimer dihasilkan melalui proses pempolimeran. Maksudnya, monomer ini dia akan membentuk rantai polimer dengan proses pempolimeran. Jadi, apakah itu proses pempolimeran? Proses pempolimeran ialah proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia. Maksudnya, monomer ini dia akan dicantum bersama dengan membentuk ikatan kimia bagi membentuk lantai polimer ini. Untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk lantai, rantai polimer. Bagaimana pula dengan penyapolimeran? Penyapolimeran adalah sebaliknya.
dia ialah satu proses apabila molekul polimer ini berbentuk lantai dipisahkan kembali menjadi monomer menjadi melalui tindak balas kimia. Dalam proses pempolimeran, salah satu proses yang penting yang anda perlu tahu ialah proses pempolimeran penambahan. Jadi, apakah itu proses pempolimeran penambahan? Ialah pemecahan ikatan ganda 2 untuk menjadi ikatan ganda tunggal. Jadi, anda boleh tengok di sini, ada sana asalnya dia ialah ikatan ganda 2. Apabila dia dipecahkan melalui proses pempolimeran penambahan, dia akan menjadi ikatan tunggal. Anda boleh tengok dengan lebih jelas di gambar raja sini. Yang ini ialah etina. Etina biasanya dia ada satu ikatan ganda 2. Bila semua monomer etina ini, ikatan ganda 2 ini dia dipecahkan, dia akan membentuk satu ikatan kimia dan membentuk satu lantai polietina seperti di sini. Dan anda boleh perhatikan semua ikatan ganda 2 ini telah dipecahkan dan semua menjadi ikatan tunggal di sini. Dan ini monomer kita panggil etina dan polimer kita panggil sebagai polietina. Seterusnya, mari kita tengok getah asli. Jadi susu getah asli yang didapati apabila batang pokok getah ditoreh kita panggil sebagai latex. Latex ini yang akan diproses untuk menjadi getah asli. Jadi di dalam latex terdapat molekul-molekul getah berantai panjang. Anda boleh tengok sini. Dalam latex ini kita ada molekul getah yang berantai panjang dan dia diselimuti oleh satu membran protein, dan di permukaan membran protein ini dia ada banyak charge negatif. Okey, sifat bagi getah asli ialah kenyal, lembut, tidak tahan haba, dan dia juga merupakan penebat elektrik yang baik. Jadi, apakah tindakan asid dan alkali terhadap latex? Jadi di sini kita akan tengok tindakan asid terhadap latex terlebih dahulu. Okey, pada asalnya charge negatif memang mengelilingi permukaan luar membran protein. Anda boleh tengok di sini. Charge negatif ini terdapat di atas permukaan membran protein. Apabila asid ini ditambah, asid seperti asid etanoik ini ditambah, asid etanoik kita tahu di dalam asid kita ada ion hidrogen. Ion hidrogen adalah bercharge positif. Jadi, ion yang bercharge positif ini, dia akan meneutralkan charge negatif pada membran protein ini. Jadi, apabila charge negatif ini dineutralkan oleh ion hidrogen yang bercharge positif, molekul getah, dia akan melangkah antara satu sama lain. Dan apabila dia melangkah, dia akan menyebabkan membran protein itu pecah. Bila pecah, lantai polimer getah yang dibebaskan akan saling berbalik dan membentukkan kumbalan berpecah. Jadi anda kena ingat, bila tiada charge negatif dia akan berbalik, dan bila tiada charge negatif di permukaan membran protein, maka rantai polimer getah akan berbalik dan membentuk kumbalan berpecah. Jadi untuk memastikan rantai polimer getah itu berada dalam keadaan cahaya, charge negatif di permukaan membran protein itu mesti dikekalkan. Akan berlaku sekiranya kita tidak tambah asid ke dalam latex. Apabila latex yang tidak ditambah dengan asid juga akan mengubah. Kenapa? Kerana bila anda biarkan latex terdedah kepada udara, bakteria akan terhasil. Dan tindakan bakteria ini dia akan menghasilkan asid. Dan asid ini ada ion hidrogen yang bercharge positif dan akan meneutralkan charge negatif pada membran protein molekul getah. Dan ingat, sekiranya charge negatif pada membran protein ini tak ada, rantai polimer getah dia akan berlangkah antara satu sama lain dan membentuk kumbalan berpecah. Okey, mari kita tengok apakah yang akan berlaku sekiranya kita tambah pula alkali. Contohnya alkali yang kita tambah ialah larutan aqueous amonia. Contohnya di sini, pada asalnya kita ada ion hidrogen asid yang dihasilkan oleh bakteria.
Dan apabila kita tambah pula alkali seperti larutan aqueous amonia, larutan aqueous amonia di dalamnya kita ada ion hidroksida yang bercharge negatif. Maka ion hidroksida yang bercharge negatif ini pula dia akan meneutralkan charge positif ion hidrogen tersebut. Maka ion yang bercharge negatif ini dapat dikekalkan di membran protein ini. Jadi, apabila charge negatif kekal pada membran protein, rantai polimer getah tidak akan melangkah antara satu sama lain. Jadi, rantai polimer getah itu akan kekal berada dalam keadaan cecair. Okey, anda tengok soalan ini. Soalan penoleh getah perlu menambahkan sejenis bahan ke dalam latex untuk mengelakkan pengubalan latex. Pilih pasangan dalam penerangan yang betul. Okey, sekiranya kita ingin mengelakkan pengubalan latex, kita perlu tambahkan larutan amonia yang bersifat alkali kerana di dalam larutan amonia kita mengandungi ion hidroksida. Ion hidroksida ini dia adalah bercharge negatif. Dia boleh meneutralkan ion hidrogen yang dihasilkan daripada asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria. Jadi jawapannya ialah A. Seterusnya, mari kita tengok permukaan getah. Apakah yang dimasukkan oleh permukaan getah? Dia ialah satu proses pemanasan getah bersama sulfur. Jadi tujuannya adalah untuk membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat. Jadi anda boleh tengok di sini, getah asli dia merupakan satu rantai polimer getah asli. Dan bila anda tambah sulfur, anda panaskan sulfur bersama dengan getah asli ini, dia akan membentuk satu rangkai silang sulfur. Semua di sini. Dan ikatan ganda dua di antara atom karbon ini dia akan pecah. Semua ini akan pecah dan akan bila anda tambah sulfur pula, dia akan membentuk satu rantai silang sulfur dan ini akan menjadikan getah terukan. Getah terukan ini adalah lebih kuat berbanding dengan getah asli. So anda tengok di sini. Di sini ialah rantai polimer getah asli dan ini ialah rangkai silang sulfur yang terbentuk apabila anda panaskan getah asli ini dengan sulfur. So, struktur molekul bagi getah terukan mempunyai ikatan antara setiap rantai polimer getah. Apabila atom sulfur ditambah, satu rangkai silang antara rantai polimer getah dihasilkan. Maksudnya, rantai silang sulfur akan dihasilkan antara rantai polimer getah. Dan rantai silang sulfur ini menyebabkan getah terukan menjadi lebih kuat. Okey, jadi apabila haba dikenakan, struktur molekul getah terukan sukar diputuskan. Maka kita boleh rumuskan bahawa getah terukan ini adalah lebih keras dan mempunyai ketahanan yang terhadap haba yang tinggi. Sekarang, mari kita tengok ciri-ciri getah terukan. Okey, ciri-ciri getah terukan termasuklah dia tidak terat terhadap cahaya dan udara. Dia adalah lebih keras dan lebih kenyal berbanding dengan getah asli. Selain itu, getah terukan ini dia tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, berlemak elektrik yang baik, tidak mudah teroksida di udara dan getah terukan ini juga tahan terhadap haba. Maksudnya, bila anda panaskan getah terukan ini, dia tidak akan putus dengan mudah. Okey, jadi mari kita tengok barangan yang diperbuat daripada getah terukan. Contoh-contohnya di sini ialah tayar kereta, tapak kasut dan juga sarung tangan. Okey, mari kita tengok soalan ini. Raja di bawah menunjukkan satu proses untuk menghasilkan polimer. Jadi, apakah proses yang digunakan untuk menghasilkan polimer ini? Dari monomer menghasilkan polimer, proses itu kita panggil sebagai proses penpolimeran. Yang terbalik pula ialah proses penyapolimeran dari polimer, dia pecah jadi balik monomer. Okey, apakah yang ditambah ke dalam getah asli untuk menghasilkan getah terukan? Jadi, untuk menghasilkan getah terukan, anda akan panaskan getah asli bersama dengan atom sulfur. Jadi, jawapannya ialah atom sulfur. Isikan lon di bawah dengan jawapan yang betul. Polimer ialah molekul besar berbentuk lantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil yang kita sebut sebagai monomer. Okey, monomer yang wujud secara semula jadi ialah polimer semula jadi. Okey, polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia ialah polimer sintetik. Okey,
Proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk lantai ialah proses pempolimeran. Maksudnya dari banyak-banyak monomer dia akan bercantum dengan membentuk ikatan kimia dan menghasilkan polimer yang berantai. Okey, antara proses yang berikut yang manakah digunakan untuk menghasilkan polimer? Okey, proses untuk menghasilkan polimer kita panggil sebagai pempolimeran. Jawapannya ialah B. Apakah monomer bagi kertas sintetik? Anda boleh rujuk jadual sebelum ini ialah jawapan A, neoprene. Apakah monomer bagi karbohidrat iaitu kanji? Jawapannya ialah A, glukosa. Okey, karbohidrat ini digunakan untuk memberikan tenaga kepada badan kita dan monomernya ialah glukosa. Getah terukan lebih keras daripada getah asli disebabkan molekul getah. Kenapa getah terukan adalah lebih keras berbanding dengan getah asli? Kerana kita panaskan getah asli dengan atom sulfur. Jadi, atom sulfur ni akan menghasilkan satu rangkai silang sulfur. Jadi, jawapannya ialah B. Yang manakah sifat-sifat getah terukan? Okey. Getah terukan ini dia tahan terhadap suhu yang tinggi. Dia tidak mudah teroksida. Dia lebih kenyal daripada getah tak terukan. Jadi, jawapannya C adalah betul. Dia adalah lebih kuat dan kenyal. Okey, so itu saja untuk part 9 iaitu kimia industri. Saya harap anda boleh faham dan ingat study consistently.